Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam agenda Awani pada malam ini, kita akan melihat bagaimana kita dapat mengekalkan keharmonian kaum. Kita perlu bergerak sederap sebagai sebuah negara yang meraihkan kepelbagaian agama dan juga kaum. Apatah lagi selepas kita melalui satu pilihan raya yang amat getir, iaitu pilihan raya umum ke-15, isu dan juga kempen yang bersifat identiti politik diangkat begitu ketara sekali. Dan apapun kita menghargai sistem demokrasi sudah pun berjalan dengan lancar. Hak yang ditetapkan oleh perlembagaan untuk setiap warga yang layak untuk mengundi sudah pun diberikan dan alhamdulillah melebihi 75% pengundi keluar mengundi untuk pilihan raya kali ini, termasuk mereka yang muda undi 18 hingga 21 tahun dan juga pengundi automatik yang dibenarkan selepas pindaan perlembagaan dilakukan untuk membolehkan mereka berada dalam daftar pemilih. Jadi untuk bergerak ke hadapan kerana kita ingin melihat sebuah negara yang berpadu, yang aman, yang stabil dan juga dapat mengharungi cabaran-cabaran yang amat besar yang sedang kita lalui pada ketika ini dan juga yang akan dikatakan berlaku dalam masa yang terdekat, iaitu pada awal 2023. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana kita dapat hidup bersama dalam budaya damai masyarakat negara kita ini, Saudara Faizal Haziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia sudah pun bersedia kerana Faizal dan juga rakan-rakan NGO yang berada di barisan hadapan mengangkat tema hidup bersama dalam budaya damai ini dapat diperkukuhkan selepas pembentukan kerajaan yang dipimpin Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Faizal, dalam kita melihat isu ini, kerana ini bukan perkara baru bagi ABIM dan juga badan-badan sivil negara, kerana mengangkat hidup dalam kepelbagaian kaum, multiculturalism ini merupakan suatu perkara yang mungkin menjadi aset, tetapi mungkin dari satu pihak mengatakan tidak mungkin kita boleh embrace ataupun memeluk kepelbagaian tanpa kita mengangkat ketuanan Melayu ataupun masyarakat Islam Melayu yang sudah pun ditetapkan ataupun sudah pun diangkat ada hak yang pasti dalam perlembagaan negara kita. Jadi mengapa kita perlu sentiasa mengangkat tema ataupun naratif sebegini? Baik, terima kasih Tuan Nazri dan juga rakan Awani. Sebenarnya kita melihat dalam insiden semasa, khususnya sebelum pilihan raya, walaupun kita sudah ada rukun negara, kita sudah ada perlembagaan persekutuan, kita sudah ada peruntukan perlembagaan, peraturan-peraturan yang menjelaskan bahawa bahaya permainan sentimen kaum, tapi akhir-akhir ini kita melihat bagaimana dalam tempoh pilihan raya, di laman TikTok sebagai contoh, diperalatkan ataupun dipergunakan dalam bentuk yang amat destruktif apabila permainan kaum ini dilakukan secara berleluasa, sentimen anti agama dan juga sentimen anti kaum seperti 13 Mei dan sebagainya, yang mana bagi kita sebagai NGO amat berbahaya dalam konteks kalau ia membawa kepada keganasan, maka sudah tentu ia akan membawa ataupun mengheret negara ke kancah kehancuran dan tidak ada lagi daya untuk kita bangkit. Jadi sebab itu hari ini saya ingat bersempena dengan hari seluruh hari Kloin, jadi ABIM bersama dengan 30 NGO kita mengadakan satu media pagi tadi untuk menyatakan hasrat meletakkan perpaduan di hadapan dalam dasar kerajaan perpaduan yang bakal berlangsung selama 5 tahun ini. Okey, Cik Faizal, berkaitan dengan kempen yang berkaitan berbau perkauman dan juga ekstremis agama itu, ramai juga beranggapan kerajaan yang ada sekarang perlu lebih bijak menanganinya. Antara yang diangkat ataupun yang diberi saranan, wajarkah kita menggunakan undang-undang berkaitan dengan hatred speech ataupun berbentuk jenayah itu sebagai satu tindakan yang lebih tegas, ataupun tindakan berkaitan dengan memujuk, memberi pencerahan, pendekatan engagement tu lebih bersesuaian kerana kita ingin membeli trust ataupun kepercayaan kepada masyarakat bahawa
kerajaan baru ini mendengar suara mereka dan kita perlu mendapatkan semua buy-in dari semua pihak. Pandangan Cik Faizal. Baik, untuk tindakan undang-undang, ia benar ia satu keperluan, tetapi mungkin kita lihat sebagai satu langkah akhir. Kerana sekiranya hasutan berbau perkauman, anti agama, membawa kepada keganasan, sudah pasti ia adalah satu tindakan jenayah. Maka bagi kita jenayah adalah jenayah tanpa mengira kaum. Siapa yang melakukan perkara yang bercanggah dengan undang-undang, prinsip perlawanan, mereka ini harus dihukum. Tapi walau bagaimanapun pihak kerajaan, saya fikir kerajaan perpaduan ada peranan yang tertentu untuk memastikan ditutup jurang perbezaan antara agama, antara kaum serta antara wilayah bandar dan luar bandar. Jadi saya fikir bila mana kita sebut tentang menutup ruang atau prasangka, ia bukan hanya sekadar mengadakan pertemuan, minum bersama, berdialog ataupun kita mengadakan program bersama semata-mata, tapi yang lebih konkret adalah tindakan kerajaan yang mana seperti contoh bagaimana kerajaan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap uh, bagaimana kerajaan itu genuine ataupun benar-benar ikhlas mahu menutup jurang kaum dan agama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kerajaan berperanan untuk memperkenalkan dasar-dasar penyatuan. Seperti contoh, bagaimana isu-isu rintihan kelompok marginal, orang asli, kelompok golongan rentan, rintihan penduduk di luar bandar. Kita lihat keseimbangan pembangunan antara bandar dan luar bandar ini harus dimajukan. Jadi bila mana adanya keseimbangan ini, ia akan memudahkan kerajaan dan juga rakyat Malaysia untuk kita bersama menutup jurang perpecahan yang berasaskan kepada prasangka, rintihan, ketidakpuasan hati antara warga masyarakat. Ya, susulan dari itu, Abim dan juga Saudara Faizal lama mengangkat naratif ini. Tetapi Malaysia wajar menjadi satu negara contoh kepada rantau dan juga dunia, terutamanya dunia Islam dan juga dunia Eropah, bahawa kepelbagaian itu merupakan satu aset dan juga boleh menjadi model yang terbaik. Tetapi nampaknya setiap kali kita ingin cuba menjuarai kepelbagaian atau multiculturalism yang dipeluk ataupun dianuti oleh kebanyakan majoriti rakyat di Malaysia, seringkali kita terpaksa mengheret semula ataupun membawa semula naratif ini apabila ada pertentangan politik yang tegang, apabila kita melihat hak-hak kononnya sesuatu kaum itu terhakis, isu berkaitan dengan pengiktirafan UEC misalnya akan menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Jadi apa yang sudah pun kita gagaskan itu seolah-olah akan cepat diruntuhkan. Jadi di mana kaedah yang terbaik untuk kita bercakap tentang hal ini? Saya fikir kaedah yang utama ialah kita harus ubah cara fikir kita. Bila kita bicara tentang permasalahan, kita tidak lagi boleh melihat permasalahan dalam kerangka satu kaum. Betul. Saya ambil contoh, bila kita selalu mengamalkan stereotyping. Kemiskinan malas Melayu, rasuah Cina, gangsterism India. Saya fikir ini contoh stereotyping masalah yang dikelaskan berdasarkan kaum. Sedangkan bagi kita, bila mana kita menjadi warga negara Malaysia, rakyat Malaysia, masalah rasuah, masalah kemiskinan, masalah gangsterism, semua kaum ada masalah tersebut. Semua kaum, namanya manusia, pasti ada masalah-masalah yang disebutkan tersebut. Jadi, kita harus bergerak ke hadapan. Bila mana kita bicara tentang penyelesaian masalah, kita harus melihat masalah ini dalam kerangka masalah warga Malaysia secara keseluruhan. Dan dalam masa yang sama, seluruh warga juga bertanggungjawab, berperanan untuk memastikan masalah ini dibereskan secara bersama. Kita tidak lagi boleh meletakkan masalah ini diselesaikan oleh parti politik India. Masalah ini diselesaikan oleh pertubuhan Melayu, pertubuhan Cina. Ia harus dirangkum sebagai penyelesaian bersama untuk kita maju ke hadapan. Jadi ini saya fikir kerangka cara fikir yang harus diubah supaya kita boleh maju ke hadapan. Dan yang paling penting, bila mana kita bicara tentang permasalahan, kerangka penyelesaian adalah kerangka kemalaysiaan. Kerangka nilai-nilai murni yang kita ikat dengan ikatan nilai bangsa Malaysia yang selalu Abim bawa ataupun majukan ke hadapan. Ya,
mungkin berlandaskan kekuatan perlembagaan dan juga kerukunan kepelbagaian dengan adanya cara model Malaysia itu dengan rukun negara kita, apabila terbentuknya kerajaan campuran ataupun apa juga nama kerajaan yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 ini yang mengangkat isu tata kelola baik ataupun governance ataupun good governance ini, mungkin ini akan menjadi ubat paling mujarab, kerana apabila pembahagian kek ekonomi itu lebih telus, lebih adil, menjarakkan jurang antara kaya dan miskin, antara wilayah itu dapat dirapatkan, berkaitan dengan hak bagi golongan marginal, kelompok rentan itu dapat dipulangkan, diangkat maruah dan martabat mereka. Saya rasa akhirnya hal-hal titik bengek berkaitan dengan agama dan juga kaum ini akan susut dalam secara naturalnya ataupun secara semula jadinya. Begitu. Ya, kalau kita lihat dalam situasi dunia yang berlaku ketika COVID-19, berlakunya pelebaran wabak xenofobia ataupun anti kelompok minoriti ataupun kelompok migran di Amerika Syarikat sendiri, di India, di mana negara-negara dunia berlakunya sentimen anti kaum lain. Kerana apa? Kerana kita lihat dalam konteks COVID, kita tahu semua menghadapi masalah, semua menghadapi ketegangan ekonomi, dan jalan mudah, jalan terpantas untuk kerajaan mendapat dukungan ialah dengan menyalahkan orang lain. Jadi saya fikir dalam konteks ini kita harus juga merubah cara fikir. Sebenarnya COVID-19 mengajar kita bukan mengajar untuk kita menjadi rasis ataupun mengajar kita untuk menyalahkan kaum lain, tapi mengajar kita bahawa sebenarnya COVID-19 ini menunjukkan bahawa seluruh manusia berhadapan dengan masalah. Bukan hanya Melayu, Cina, India, tapi juga warga negara Indonesia, kelompok Rohingya, umat Islam yang menjadi pelarian di dalam negara juga berhadapan dengan masalah. Dan atas nama kemanusiaan, kita harus berganding bahu. Dan saya melihat secara experience pengalaman kita, bagaimana ABIM bersama dengan bersama pertubuhan korporat Cina, Budi Suci, pertubuhan India, pertubuhan pelbagai agama dan kaum ini, kita bergerak seiring membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan. Jadi kita meyakini kalau isu kos sara hidup ini dapat ditangani dengan baik dan kerajaan dapat kepercayaan rakyat sebaiknya, kita dapat mengurangkan sebenarnya jurang titik bengit perkauman, kerana ia berpunca daripada rungutan apabila ketidakpuasan hati masyarakat itu berlaku. Yang kedua, dalam saya sama, saya fikir kita juga mahu tidak mahu harus kembali melorongkan rakyat kita berada dalam lanskap ataupun dalam kerangka pemikiran di pertengahan, moderate. Kita tidak mahu masyarakat kita berada dalam siur atau di persimpangan ekstrim, sama ada ekstrim A ataupun ekstrim B. Kerana ekstrim inilah yang membawa negara kita ni, walaupun mungkin kos sara hidup telah berjaya ditangani, tapi kalau berlakunya pemikiran ekstrim kaum A ataupun kaum B, mana-mana kaum sekalipun, dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Jadi dia harus seiring isu kos sara hidup, rungutan perintah rakyat itu harus diatasi. Dalam saya sama, pemikiran ekstrim itu harus diubati. Kita harus melorongkan kembali masyarakat kita seluruhnya berada di landasan pertengahan yang moderate puas hati. Ya, Saudara Faisal, di mana suara-suara kelompok pimpinan agama, tak kiralah agama Islam ke, kelompok asatiza, para akademia agama, para pemikir agama dan juga dari pelbagai agama yang ada di negara kita, Kristian dan juga Katoliknya, daripada Buddha dan juga Hindu. Kerana apabila isu berkaitan dengan ekstremis agama, seolah-olah tidak ada suara yang dominan di kalangan pimpinan agama untuk menangkis ataupun menidakkan ataupun cuba mengajak rakyat bertahan ataupun bertenang. Jangan dijadikan perkara-perkara ini sebagai momokan untuk menarik kelompok mereka apabila musim pilihan raya dan sebagainya. Tetapi pilihan raya dah selesai, sepatutnya kita duduk semeja balik, tetapi nampaknya seolah-olah tidak reda juga, seolah-olah pimpinan tertentu sentiasa mengapi-ngapikan dan tidak disahut oleh pimpinan agama yang seolah-olah
mereka bersetuju ke dengan cara kempen sebegini ataupun membawa naratif sebegini? Pandangan Faizal, kerana Faizal mengangkat Muslim cosmopolitan itu. Saya suka apabila kerana cosmopolitan Islam itu, peradaban itu sudah pun ada pengajaran yang kita angkat sejak zaman Madinah lagi. Ya, saya fikir yang pertama mungkin kurang didengari pandangan daripada kepelbagaian agama kerana mereka khawatir sekiranya pandangan mereka ini dispin hari ini kita berada dalam konteks social media yang agak berbahaya. Kadang-kadang kenyataan ataupun video 1 jam itu boleh disingkatkan menjadi 1 minit yang cukup panas. Jadi saya fikir itu antara faktor mengapa mereka mengambil tindakan untuk senyap. Tapi apa yang Abi melakukan ialah kita melakukan ataupun kita mengeluarkan kenyataan ataupun kita berpendirian secara bersama. Jadi ini yang seringkali Abim bersama juga dengan rakan-rakan FGIS, Friendship Group of Interreligious Services. Sehingga dalam beberapa isu mutakhir termasuk isu crack house di mana agama menjadi bahan jenaka dan juga beberapa isu-isu ekstrim lain, Abim bersama dengan beberapa NGO pelbagai agama kita tampil melakukan beberapa aktiviti bersama termasuk menyatakan pendirian secara bersama secara telus pimpinan agama Hindu, Islam, Buddha, Kristian, Sikh dan sebagainya. Kita berpendirian secara telus, berdialog, menerangkan kepada masyarakat bahawa agama di Malaysia mahu sentiasa mengorak langkah ke arah perdamaian dan malah saya fikir dengan engagement yang ada ni sebenarnya mampu untuk kita mengenali antara satu sama lain. Dan kalau saya nak kongsi juga, masalah kita ialah kerana kita kurang berinteraksi. NGO, sebagai contoh bila kita sebut tentang yang tadi Tuan Nazri sebut cosmopolitan Islam, atas semangat perkongsian kepakaran, perkongsian pengalaman, perkongsian pembangunan secara bersama. Dengan perkongsian inilah kita sering mengadakan dialog dan sebagainya. Dan yang lebih penting ialah bila mana kita rapat, kita berinteraksi, apabila berlakunya isu-isu seperti contoh Islamofobia, fitnah terhadap Islam, mereka juga mengambil pilihan untuk tidak terus melatah, tapi mereka akan merujuk kita dahulu, meminta pandangan kita, adakah Islam sebenarnya membawa suara-suara yang dilihat seperti perkauman ini. Jadi balik pada isu yang tadi kita sebut tentang perkauman, kita Abim berperanan memberi penjelasan kepada rakan-rakan Islam, sebenarnya Islam bukan agama yang membawa kepada kebencian antara agama dan kaum. Jadi saya fikir ini susul penting engagement ataupun persefahaman yang kita bina sejak berpuluh tahun yang lalu. Kepercayaan, trust, kepercayaan antara agama ini penting supaya kita dapat meredakan ketidakfahaman ataupun salah faham antara agama yang berlaku di Malaysia. Ya, akhir sekali Faizal, mungkin sudah sampai masanya kalau kita lihat pembangkang juga sudah pun mengiktiraf kerajaan ini dan mereka ingin menjadi sebuah blok pembangkang yang kredibel, yang efisien dan mereka juga mengangkat idea shadow cabinet ataupun kabinet bayangan termasuk juga cadangan transformasi parlimen yang lain kalau keterlibatan lebih efektif kelompok pembangkang di dalam politik dan juga di Dewan Rakyat. Jadi bagaimana? Kerana majoriti yang berada di blok pembangkang kalau kita lihat dari Perikatan Nasional adalah kalau kita boleh angkat kesemuanya Melayu dan Islam dan pastinya semua mata akan tertumpu kepada mereka kalau mereka boleh tampilkan satu naratif yang lebih segar. Kalau hak-hak yang dipohon oleh mereka itu diberikan oleh kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri ini. Jadi saya rasa inilah masanya, Saudara Faizal. Ya, saya fikir ahli parlimen pembangkang juga harus jelas bahawa mereka ini diundi oleh rakyat, amanah besar diberikan oleh rakyat. Harapannya ialah yang pertama bagi kita ahli parlimen pembangkang juga harus meletakkan perpaduan negara, integrasi nasional itu di hadapan. Jadi dalam mana-mana teguran, kritikan ataupun ceramah-ceramah harus meletakkan jalinan kesepaduan antara agama itu sentiasa berada di hadapan. Yang kedua, kita ucapkan tahniah kepada pembangkang. Saya fikir kali ini kita mempunyai pembangkang dalam blok yang kuat. Sudah tentu kita mengharapkan rakyat Malaysia, Abim juga mengharapkan kita mempunyai pembangkang yang kuat dalam konteks untuk check and balance, untuk memastikan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu menjalankan tanggungjawab secara efisien dengan telus
dan ketulusan ini penting akan diukur dalam parlimen apabila kita mempunyai barisan pembangkang yang kuat. Jadi saya fikir pembangkang boleh memainkan peranan yang baik selama 5 tahun, menghormati mandat kerajaan 5 tahun, dalam sama sentiasa bertanggungjawab untuk menegur sebarang kesalahan, kecurangan, salah laku dan sebagainya yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan hari ini. Terima kasih Saudara Faizal Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Kita akan terus berinteraksi topik ataupun naratif hidup bersama dalam budaya damai ini, dan kita mengucapkan syabas dan tahniah rakan-rakan ABIM dan juga NGO yang lain yang sentiasa tidak putus asa mengangkat perbincangan antara agama dan juga kaum ini. Sekian saja untuk agenda Awani pada malam ini. InsyaAllah. Assalamualaikum.